Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak membawa lagi satu tajuk dalam application of differentiation iaitu implicit. Okay, implicit differentiation yang mana kita akan gunakan konsep product rule untuk selesaikan masalah yang berkenaan dengan implicit differentiation. Okey, sebelum tu kita kena sedikit fakta tentang implicit differentiation ni adalah okey, yang pertama, in implicit differentiation we differentiate each side of an equation with two variable, usually x and y, by treating one of the variables as a function of the other. Okey, so maksudnya kat sini kita akan buat differentiate at both side, okey, equation tu. Lepas tu selalunya dia akan ada dua variable iaitu x dengan y, tapi kita akan treat, okey, walaupun dia dua variable, kita akan menganggapkan dua variable tu dalam fungsi yang sama. Okey. Okey, yang kedua, notice that the derivative of y squared is 2y. Okey. 2y dot multiply dy dx, okay, and not simply 2y. This is because we treat y as a function of x. Okay, so untuk lebih faham, saya bawakan bagaimana steps for implicit differentiation. Bagaimanakah langkah-langkah untuk menyelesaikan implicit differentiation. Okay, pertama, kita akan differentiate both side of equation with respect to x. Okay, notes, take the derivative of every variable, but when you take the derivative of y, you must multiply by dy dx. So maksudnya macam ni, katalah kita nak buat differentiate respect of x, d per dx. So kalau ada variable y, so kita kena buat juga differentiate tu untuk y, tapi kita mesti multiply dengan dy dx, dengan dy dx ni. Okay, okay, the next step, move all term with dy dx or y prime to one side and all other terms to other sides. Maksudnya kita akan pindahkan semua yang ada sebutan dy dx selalunya ke sebelah kiri, yang tak ada dy dx ke sebelah kanan. Okay, and then next apa? Kita akan faktorkan dy dx, and then the last one is kita solve for dy dx. Okay, untuk lebih faham, saya bawakan satu contoh. Okay, contoh-contoh untuk implicit differentiation. Okay, table ni saya tunjukkan bagaimana kalau ada term-term yang mempunyai sebutan yang mempunyai yang sebegini, ya. Ini adalah contoh function. Okay, contoh function. Okay, kita nak buat differentiation respect of x, d per dx. Okay, kalau 2x, okay, kita differentiate, kita akan dapat 2. Okay, ini biasalah kan, kita akan gunakan power rules dan kita akan dapat 2. Okay, tapi untuk function 2y, okay, untuk function 2y, kita akan differentiate, kita still lagi dapat 2. Tapi disebabkan dia adalah fungsi y, jadi kita kena darabkan dengan dy dx. Okay, okay, contoh yang ketiga. Okay, kalau sin 2x, kita buat derive, kita akan dapat 2 cos 2x. Okay, dah tahu kan, dengan menggunakan rumus trigo, kita dapat 2 cos 2x. Okay, tapi untuk sin 2y, okay, kita dapat 2 cos 2y. Okay, kita sama 2 cos 2y, tapi dia kena darabkan dengan dy dx. Itu je perbezaan dia antara fungsi x dan fungsi y. Okay, cuba kita lihat. Yang seterusnya adalah fungsi xy, di mana dia mix. Okay, sebutan tu ada x, ada y. So apa
nak buat. So, apabila ada XY, kita kena guna product rule. Okay? Kita kena guna product rule. Okay, macam mana kita nak guna product rule? Kita ambil U sebagai X. Kita ambil V sebagai Y. Okay, kita ambil U sebagai X, V sebagai Y. Okay, sekarang kita buat du dx. Okay, du dx, kita dapat 1 respect of X. Tapi kalau dv dx, kita nak buat terhadap X juga. Tapi Y ni kita akan dapat 1, tapi dy dx. Okay, sebab Y kan, Y mesti ada dy dx. Okay, so masuk formula, kita akan masuk X dy dx. Okay, tambahkan dengan V. Okay, V sama dengan Y. Okey, darabkan dengan du dx adalah 1. Jadi kita tulis y saja. Jadi apa jawapan dia? Dapat x dy dx tambah y. Itu yang kita dapat ni. Okey, x dy dx tambah y. Okey. Next, saya bagi contoh kalau cos xy. Okey. Cos kita akan dapat, okey, tengok pada rumus negative sin xy. Lepas tu kita akan buat differentiate terhadap sebutan sin tu, iaitu xy. Kita tahu xy ni dia adalah mix antara x dan y. Okey, so ni kan, so kita akan buat product rule macam biasalah. So product rule, jadi kita masukkan ni hasil differentiate xy, kita masukkan x dy dx tambah y. Okey, ini yang saya dah tunjukkan tadi kan, xy. Saya guna balik, masuk je kat sini. Okey, bagaimana pula kalau ln xy? Okey, kalau ln xy, kita akan dapat, bezakan derive untuk ln, kita akan dapat 1 per xy. Lepas tu kita kena buat derive kan, fungsi xy ni. So xy disebabkan dia mix, okey, x dan y. So kita kena buat produk lah. Sebab tu saya darabkan kat sini. Dia punya hasil produk adalah x dy dx tambah y. Okey. Lepas tu saya boleh simplify. Macam mana nak simplify? X tu boleh matikan dengan x. Itu yang dapat 1 per y dy dx. Y tu boleh matikan dengan y bawah ni. Itu yang dia dapat 1 per x. Okey. So ini adalah contoh untuk sebutan yang ada dalam equation. Okay, dalam equation yang perlu buat implicit differentiation. Okay, untuk lebih jelas saya bawakan satu contoh. Okay, contoh, use implicit differentiation to find dy dx. Okay, if 3x squared plus y squared equal to 100. Okay, step 1. Okay, step 1, kita masukkan semua sebutan tu dengan d per dx. Sebab kita nak buat differentiate terhadap x. Okay, respect of x. Okay, so untuk 3x kuasa 2, kita akan buat differentiate macam biasa. So kita dapat 6x. Okay, so kita nak buat differentiate y squared tapi respect to x. Okey, jadi kita dapat apa? Y kuasa 2 ni kita dapat 2y. Tapi disebabkan dia adalah fungsi y, kita kena darabkan dengan dy dx. Okey. Okey. Dan last kali adalah d per dx 100. So 100 sebab dia constant. Sebab tu dia dapat kosong. Okey, dia dapat kosong. Okey, lepas tu apa nak buat? Next step, move dy dx tu kan, move all the item to the left side. So kita letak ini sebelah kiri, kita letak sebelah kiri, dan yang lain tu letak sebelah kanan. So sama dengan negatif 6x. Okey, so kita tinggalkan dy dx sahaja sebelah kiri. Okey, jadi 2y ni kita turunkan bawah. Itu yang dapat negatif 6x per 2y. Dan kita simplify 6 dengan 2. Itu yang kita dapat negatif 3x per y. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua. Okey, differentiate x squared plus xy plus cos y equal to 8y. Okey, jadi
macam biasa, kita akan masukkan semua dx. Okey, semua dx untuk equation tu. Okey, apabila kita nak masukkan dx, bermaksud kita nak buat derive respect of x. Okey. Okey, untuk yang pertama. Okey, untuk x kuasa 2, kita derive, kita dapat 2x. Okey, tapi untuk yang sebutan yang kedua ni, dia ada xy. Okey, dia ada xy. Jadi bila ada xy, apa nak buat? Okey, kita anggap xy, x sebagai u dan y sebagai v. Apa nak buat? Product rule. Okey, u sebagai x dan v sebagai y. Kita nak buat respect of x. Du dx adalah 1, dv dx. Kena buat dv dx sama dengan 1 dy dx. Okey, sebab kita differentiate y, kita dapat 1. Tapi disebabkan di fungsi y, kita kena darabkan dengan dy dx. So, masuk rumus. X dy dx tambah v adalah y. Okey, darabkan dengan 1. Jadi, kita akan masukkan ini. Okey, jadi jawapan dia itu yang kita masukkan dekat kotak ni. Okey, x dy dx tambah y, itu adalah untuk sebutan yang kedua. Okey, next. Untuk cos y. Okey, cos y kita akan dapat negative sin y. Okey, negative sin y. Tapi disebabkan dia fungsi y, kita kena tambah dy dx. Okey, okey, next. 8y. 8y kita buat derive terhadap x, so kita dapat 8. Tapi disebabkan dia fungsi y, kita darabkan dengan dy dx. Okey, next. Apa nak buat? Kita bawa semua yang ada sebutan dy dx sebelah kiri. Okey, apa sebelah kiri? Okey, ni kita ambil. Yang pertama, x dy dx. Okey, apa lagi sebelah kiri? Negatif sin y dy dx sebelah kiri. Okey, apa lagi? Yang ada ni kan? 8 dy dx bawa pergi sebelah kiri. Okey, yang tak ada dy dx letak sebelah kanan. Okey, jadi 2x ni bawa jadi negatif 2x. Okey, ada satu lagi, y. Tolakkan dengan y. Okey, apabila kita dah bawa semua dy dx sebelah kiri, apa nak buat? Kita faktorkan. Okey, kita letakkan dy dx ni di luar. Okey, jadi kita masukkan x dekat dalam negatif sin y dan tolak 8. Okey, sama dengan negatif 2x tolak y. Okey, lepas tu kita tinggalkan dy dx sebelah kiri. Yang lain ni kita letak bawah. Okey, jadi itu yang dapat negatif 2x tolak y bahagikan dengan x tolak sin y tolak 8. Okey, so begitulah dua contoh yang saya bawakan untuk kita lebih faham bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan implicit differentiation. Okay? Okay, terima kasih kerana menonton. So, don't forget to like, comment, and share and subscribe. So, saya harap pelajar-pelajar semua faham bagaimana nak apply implicit differentiation. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.